Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, al-muqasyafah ghaibul lil fuqara, yang telah membukakan kepada kita, singkapkan kepada kita perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Ghaibu, yang gaib, yang nyata dan yang gaib, Allah yang buka. Kita ni fuqarah, lil fuqarah, kita ni tidak ada apa-apa. Sejak dari alam roh lagi kita diciptakan, kita ditajalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kefakiran. Kerana disitulah nilai kita. Bila kita faham, bila kita dah dinyatakan, inilah kemenangan, kemenangan di mana kita dapat menghilangkan kembali, seperti mana asal kita dulu fakir, belum ada, tak punya apa, kosong. Jadi bila Allah tajalikan, nyatakan, baru kita ada. Dan bila kita rasa ada kita, ada dia, maka kita telah mendapat kerugian, kerana kita menyatakan ada kita, ada dia. Kita masih lagi kurang faham. Maka Allah SWT mengutus kekasih dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW yang diberi amanah, amanah yang besar ni, untuk menerangkan, untuk menyuluh, untuk menjelaskan kepada kita bahawasanya yang nyata adalah ilallah, yang nyata hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Kata-kata yang kita keluar daripada kalam ia, iaitu ia mengatakan ia sendiri yang esa, tidak ada dua. Tidak ada dua. Kalau kita merasa lagi ada kita, ada dia, maka kita masih lagi dalam keadaan kerugian. Ataupun Waalaikumsalam. Mal dia mal. Boleh tu. Boleh tu. Boleh. Ada. Sini jauh sangat dia, dekat sikit. Dekat sikit je. Tak ada orang. Tak ada orang. Tak apa, tu sinar mentari menyuluh ke kolbi. Jadi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Duduk mas. Boleh. Ambil kursi sini boleh. Jadi begitulah, maknanya kita ni duduk dalam keadaan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina. Sekiranya kita tidak dapat memahami yang dijelaskan tadi, maka kita tidak akan dapat inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya aku memberi kemenangan yang mubin, yang nyata. Kepada siapa? Bukan Nabi Muhammad saja, ya, kepada siapa-siapa yang benar-benar mengenali Allah, mengenali diri, mengenali Allah benar-benar, maka itulah yang dikatakan nyatanya kemenangan. Jangan kita ragu lagi.
Jangan was-was lagi. Selain pada itu tak boleh. Kita duduk dengan raja, kaya, semua senang, kita kata itu kemenangan tu, bukan. Satu kampung ni kata kita ni baik, tu belum lagi kemenangan. Malaysia ni bagi pingat paling tinggi kepada kita, tu bukan kemenangan. Jangan kita tersilap. Jadi pula kita ni kebanyakan pada manusia ni menilai kepada manusia yang menilai. Seluruh manusia yang menilai pun itu bukan nilaian yang hak, yang hakiki. Nilaian yang hakiki tu Allah SWT bagi tahu, inna fatahna, aku bersumpah, inna fatahna, kemenangan, fatahna, aku yang beri kemenangan. Laka fathan, dan kemenangan yang benar itu yang nyata kepada siapa tu? Orang-orang yang kenal diri, kenal Allah. Dia hidup dia tak ada rasa kedirian. Dia betul-betul mengesakan Allah SWT. Sebab kalau orang benar-benar duduk di makam ni tadi, dia tidak ada takut dah. Dia dah dapat, dia tak nak apa dah. Yang lain dah jadi kecil. Saat dia dah dapat Allah. Jadi beruntung kita ni dipilih oleh Allah. Mendengar dalam YouTube ni ke, mendengar apa yang hadir ataupun yang nanti ulang-ulang dengar, pastikan betul-betul kita mendapat kemenangan yang nyata. Sebab Allah sentiasa memberikan kepada kita kemenangan bagi orang yang betul-betul nakkan kepada Allah. Inilah yang nak dibagi tahu oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mendapatkannya. Kemudian bila kita dah merasakan, dah kita dapat, kita yakin, maka itulah anugerah daripada Allah. Tapi kalau masih kita was-was, masih tak yakin, padahal cerita ni Nabi, zaman Nabi ada yang tak yakin juga, macam Abu Jahal, paman dia kan, dan banyak ada lagi lah, bukan semua. Tapi mana yang di zaman Rasulullah SAW 1400 tahun dulu, mereka ni semua bila dapat, mereka terus bai'ah, yubayyunallah, maknanya dia berbai'ah dengan, sebenarnya dengan Nabi Muhammad SAW atas keyakinan, dan dia berjanji setia. Bai'ah tu makna dia berjanji dengan Nabi, tangan Nabi, tapi sebenarnya dia berjanji yadullahi faqa aidihim. Dia berjanji sebenarnya dia atas tangan, dia berjanji dengan Allah. Bukan Allah tu ada tangan. Dan salah faham pula, kata si Haji kata Allah ada tangan pula. Bukan, maknanya menunjukkan dia yakin bahawa tangan Rasulullah, malah dia berjanji dengan Allah, bukan dengan Rasulullah. Begitulah. Jadi kalian yang hadir, yang dengar dalam YouTube ni, sebenarnya mendengarkan perjanjian mana kita dengan, kita yakin dengan Allah SWT. Itu tadi. Tak payahlah kita maknanya nak, kita dah yakin. Adakah kita perlu lagi mencari keyakinan lain ni? Sebenarnya cukup. Mana kita dah setia, janji setia tadi. Kita dah dengar ni, masuk keyakinan, baru kita tahu ini Allah yang memasukkan keyakinan. Jadi kita akan jadi apa tu? Bila automatik kita dah yakin dengan Allah, setiap pergerakan kita, setiap hidup, detik-detik hidup, pernafasan, semua kita rasakan dia semua. Setiap kita nak melihat, setiap nak berkata-kata, setiap nak berfikir, apa semua dia semua. Kita tak ada rasa kita dah. Maka kita telah ikat diri kita bahawasanya betul-betul janji dah, kita tak mau ada merasa diri lagi. Kita berjanji dia baik pada petang mulia ni kan, betul-betul. Dan nanti Allah akan bagikan lagi kemenangan, keyakinan lagi yang nyata, jelas lagi. Bertambah yakin, buat ditambahkan setelah keyakinan yang dah ada tu. Jadi ini kemenangan,
Jadi jangan kita cari lain. Jadi kita ni dah ibaratnya kita dah ke mana pun kita pergi, ke mana pun pemikiran kita dibawa, kita tetap wa huwa ma'akum aina. Kita merasakan hingga tak ada diri kita. Ya. Dalam surah Al-Fat tu tadi, inna fatahna laka fathan. Fahami betul-betul, telisik bahawa kita ni telah dibagi dikurniakan Allah kemenangan yang mubina, yang nyata tu. Bukan kemenangan mana kita tengok nanti kita dapat pingat ni nanti tak ni dah dapat ni nyata. Kita dah yang nyata tu apa? Kemenangan kita rasakan di Allah, tak ada. Tapi kita merasa ada kita, makna kita gagal. Jadi kemenangan tu bila kita betul-betul rasa dia je. Dan nanti kita akan nampak sekeliling kita pun, kita nampak semua dia berlaku. Berjalan dengan kudrat, terkelip mata, nampak motorkar berjalan, bendera bergoyang, bulan, bintang, semua kita dibawa kita ke alam yang gaib. Tetap kita dengan itu kebenaran. Dan Allah menjanjikan lagi, setelah kita dah dibagi oleh Allah nyata, jelas kemenangan mubina tadi, kemudian Allah mengatakan lagi kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahir dia, batin dia, akhir dia, awal dia dan kita tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah 1400 tahun lebih wafat, takkan kita nak bersama dengan dia lagi? Si Hajiz ni biar betul. Si Hajiz juga kena. Jadi dia sebelum tu dia soal, saya pun jawablah. Sebenarnya soal daripada saya juga. Jadi soal dia juga jawab. Jadi saya jawab biar jangan ada yang soal lah. Senang. Biar saya yang kena, saya yang soal, saya tak apa. Asalkan yang dengar, yang faham. Walaupun tak disoal, saya sendiri soal supaya datang faham. Dia kata, mana boleh 1400 tahun lebih Nabi SAW wafat. Si Hajiz kata Nabi Muhammad bersama dengan kita. Jadi Allah bagi tahu, bukan saya. Surah Al-Fat juga ayat 29. Jadi ayat 1 Allah Ta'ala kata kemenangan yang nyata tu aku bagi pada engkau Muhammad dan juga orang yang sama makam dengan kau. Apa makam dia? La ta'ah, yang ada hanya tu Muhammad dapat. Lepas tu Muhammad bai'ahkan kepada kita semua. Kita pun yakin, faham, kita pun dapat bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Kemudian Allah yakin ni lagi, nyatakan lagi Muhammadur Rasulullah ayat 29 surah Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu as-sidda wal Muhammad tu bersuruh aku, kata Allah. Muhammad tu bersuruh aku. Orang yang bersama dengan dia, orang yang bersama dengan Rasulullah SAW adalah as-sidda walal. Siapa tu as-sidda? Itu orang kafir. Bukan kufar yang itu. Kufar kita dapat buangkan diri kita, kerajaan hawa nafsu diri kita dapat buangkan. Riak, takbur, sombong, ujub sama kufar yang pada diri kita dapat buang. Kafir, munafik, semua sifat-sifat tercela kita dapat buang. Diri kita sendiri yang susah tu yang kita dapat buang. Itu makna kita dapat as-sidda wa alal kuf, tegas terhadap orang perangai. Kita tegas, tak ada diri kita, yang ada hanya Allah. Tadi betul dapat tak bersama dengan Rasul. Walaupun Allah sendiri kata kalau kau siddah walal kufar, engkau bersama dengan Muhammadur Rasulullah wallazi, orang yang bersama dengan dia, wallazi nama'ahu asidda, bersama dengan Muhammad. Itu adalah sifatnya tegas, buang diri dia.
buang ego dia, buang kafir diri dia, semua buang. Tak ada, yang ada sama lah, sama. Cukup dah yakin. Janganlah cari Muhammad tu kat mana pula. Dia dah nyata jelas dah. Nak cari buat apa lagi, kan? Kemudian Allah bagi lagi keteguhan. Kita dah bersama dengan Rasulullah, dah kuat kan? Dan dengan Allah dan dengan Muhammad, kemudian tu ruhama'u ubainahum. Sambung lagi ayat ruhama'u bainahum. Allah sambung lagi. Setelah kita dapat buangkan semua tu, kita bersama Allah, bersama dengan sifatullah Muhammad, Nur Muhammad, kita ruh kasih kita kasih sayang sesama, teguh, sama-sama memegang janji tadi bai'ah. Yadullahi fawqa ai. Jadi zaman Rasulullah mula-mula tu tak ramai, tapi masing-masing diberi keteguhan janji-janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji Allah pasti. Bila engkau bersama dengan Allah, bersama dengan Rasulullah kekasih dia, nanti engkau akan ada sifat kasih sayang. Engkau akan dapat kemenangan yang itu. Jadi orang-orang yang lain nampak kita ni, kita tak ramai, tapi disebabkan saling kuat menguatkan. Siapa pun tak boleh nak racun. Dalam kita ada 10 orang ni tadi, tak boleh diracuni untuk pecah belahkan. Duduk Wan. Wan, sini Wan. Ikut azan belakang dia. Rekod. Boleh tak apa, kita natural dia, boleh soal je lagi ya. Boleh nak sambung, boleh soal. Bismillah. Jadi apapun yang kita dapat, Allah memberikan tambahan keyakinan. Jangan kita was-was, Allah akan menambahi lagi. Jadi jangan kita was-was pula. Apa yang menyebabkan was-was? Apa menyebabkan was-was? Bila keyakinan kita kepada Allah tidak ada, was-was akan datang, maka kita akan kecewa. Tapi tidak, bila kita dah berjanji yadullahi fawqa aydihim, maknanya tak semestilah saya ni, maknanya tak semesti saya nak ngulur tangan. Cukup kita makrifah kepada Allah, bahawa kita betul-betul tanamkan, kita berjanji. Bahawa kita dah berjanji betul-betul, kita dah makrifai. Kalau Nabi Muhammad SAW dia ulurkan tangan, jadi sebenarnya bukan dia bersalaman dengan tangan Nabi. Honey lemon dia. Honey lemon ice. Honey lemon. One I want. Kopi tarik. Jadi bila tak semestinya, maknanya kalau kita tak bersalaman gini, kita tak, mana kita buat makrifat perjanjian iftitah. Iftitah kan kita makrifatkan bahawasanya saya yang tadi dia orang cakap tadi tu untuk saya. Jadi kita berjanji setia, makna kita makrifatkan, kita yakin bahawasanya ya Allah, aku berjanji ya Allah,
bahawa aku nakkan kau dan aku tak mahu ada lagi diri aku, ya Allah. Jadi tak perlu salam dengan saya. Mana masing-masing kita yang hadir, yang dengar dalam YouTube ni, sebab kita terlupa kebanyakan sekarang mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu taala berbai'ah. Yubayyi'ullah, maknanya yubayyi'ullah, maknanya engkau ajakkan mereka untuk berjanji. Sebenarnya bukan berjanji pada engkau, pada Allah. Bila kita tak pakai ni, umat Islam akan, sebab Allah Ta'ala kata bila engkau langgar janji ni, dia tak akan merosakkan sumpah kau tu. Cuma dia akan berlaku kepada engkau dan kau harus sedar balik je kau dah berjanji, itu je. Maka jangan takut. Perjanjian yang ini adalah perjanjian untuk mengukuhkan kita dengan Allah. Mengapa kita nak takut? Sepatutnya kita selalu, mengapa dalam solat kita inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mengapa tapi kita main-main? Tapi ni kita dah faham tu. Kita selalu bai'ah dengan Allah, rupanya menguatkan. Allah suruh buat macam tu untuk menguat lagi, kuat lagi. Jaga perjanjian tu. Bila kita lupa nilai itu tadi, bai'ah, iftitah perjanjian tu lah, itu yang jadi kita, umat kita lemah. Bila saudara Islam kita dihimpit, kita lantak lah, itu tak ada kena mengena darah dengan aku, itu bukan adik aku, tu bukan waris-waris aku, ini semua. Tapi bila kita dah ada ni, Rohamma Ubay, kawan telefon, motor aku rosak. Kalau tak ada ilmu ni, kat mana kau ni tak check ke motor dulu apa, macam-macam kita hentak dia. Kan? Kalau ada Rohamma Ubay, kat mana kau ni? Kau tunggu aku datang. Kat mana dia nak, memang segera nak pergi. Bukan dia ada kat mana kau? Jauh lah, nantilah aku tengok macam mana. Tengoklah macam mana. Dia tak ada. Dia Rohamma Ubainahum ni belum tercuit dia. Belum tercuit, baru kau nak cerita buruk. Dia tu tak ada kawan kau tu yang Rohamma. Dia cerita buruk, baru nak cerita start dia kau dah pancung dah. Dan yang cerita tu relax. Ambil nafas dulu, yang cerita lain tu saudara aku, kau pun saudara aku. Dia punya, dia tak nak dengar sepatah pun yang kau kata dia. Tu kalau orang dulu ada, nama dia sahabat Nabi ya. Zaman tok nenek kita adalah, sekarang jarang. Kerana Allah tu tadi kasih sayang, Rohamma Ubainahum tu, tarohum ruka'an sujadai, dia bertahu namin Allah. Dia betul-betul kepada Allah. Ya. Jadi gitu kita nak ngambil balik tadi kisah-kisah yang betul-betul seolah-olah sekarang ni tak ada manusia yang betul-betul harga diri jati sebenar tu, yang macam yang Rasulullah train apa ni, sahabat train, tabi'in train sampai wali-wali Allah membawa watak yang kasih sayang yang sangat tinggi. Ya. Sebab dia tahu ada tuju utama dia adalah membawa manusia kepada Allah. Kasih sayang tu maknanya membawa, disayang pada orang tu, dia nak bawa orang tu betul-betul kenal diri, kenal Allah. Itu kasih sayang paling tinggi tadi. Itu tadi. Jangan kau usik dia. Usik, jangan kau kata kau beg dia tu ada duit, jangan kau baru nak usik beg dia dah menyerang dulu dah, macam mula tu dia dah petok dulu. Dia lebih pantas lagi. Kau belum usik lagi, baru nak usik dia. Begitu Rohamma Ubainahum tu. Bila kita ada ilmu ni, mengenal diri, mengenal Allah ni, sifat Rohamma Ubainahum tu memang tinggi, kasih sayang tu tinggi. Punca-punca nak jadikan perbalahan, kita stop. Gitu. Tu pasal orang kafir takut. Allah Ta'ala kata. Dia diceritakan dalam Taurat, diceritakan dalam Injil. Allah Ta'ala kata orang-orang ni sifatnya yang bersama dengan Rasulullah ni tegas ada orang kafir. Lepas tu dia punya cinta, kasih sayang sesama dia tu seperti benih yang baru tumbuh,
Kemudian tu dia dah membesar, dia menolong menguatkan macam ladang kedah ke, ladang apa pokok getah tu. Dia kecil tak kuat lagi, dia dah besar tu dia dah saling tolong. Angin pun tak dapat tombangkan salah satu pokok tu sebab dia dah rapat-rapat. Kan? Angin kencang cuma tak dapat rosakkan dia. Dia tak ramai dalam kebun tu, tapi kita ni tak ramai tapi masing-masing ada sifat. Kadang dia 3-4 orang je. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali je. Tu tadi. Tapi tak boleh nak goncang, nak gugat. Jadi kita tak perlu banyak. Kita perlu kasih sayang. Ada 5 orang kasih sayang, tapi itu pun digerun dah. Memang gitu Allah dah bagi tahu. Pasal asalkan orang tu 5 tu semua ahli Allah, betul-betul kenal Allah, berjanji setia betul-betul. Tercuit selera sana, cuit sini, aku sakit. Jadi dia punya gitu. Jadi itu yang sebenarnya menyebabkan orang-orang yang memusuhi nak rosakkan kita tak dapat. Sebab kita dah ada sifat yang dikatakan tadi, kemenangan. Bila ada sifat tu sebenarnya 5 tu dan 5 nak lawan 500. Manusia fikir mana boleh. Tapi 313 kita ingat kan, boleh lawan beribu. Dalam keadaan pedang pun tak cukup, alat tentera pun tak cukup, 313 orang boleh lawan 1000. Tapi disebabkan hati dia tu sentiasa dengan Allah, keyakinan betul-betul dengan Allah, dia nampak tu dah lain, gerun dah musuh tadi. Macam rasa ini bukan 300 ni, 30,000 dia rasa. Padahal kita 10 orang je. Tapi kau tak boleh nak cuit salah seorang 10 ni. Bersedia semua dah. Yadullahi fawqa tangan tu bukan dia berjanji dengan Allah, berjanji dengan tangan manusia, tetapi kalau dah dengan Allah, siapa yang boleh hadapi dia tadi. Itu yang kita nak itu sekarang ni. Kita nak cari balik manusia-manusia yang begitu. Maknanya kita nak jadikan diri kita manusia yang sejati, yang Allah Ta'ala train Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akhlak dia ditrain oleh Allah, dan Rasulullah train pula akhlak sahabat tu jadi sifat gitu. Ya. Jadi tak ada istilah makna mementingkan diri sendiri, tak ada. Dia akan bertambah sayang. Ni hari kita tahu Allah bagi kita sayang 10, besok 11. Jadi kasih sayang Allah pun pada kita tak pernah turun, naik aja. Jadi kita pula nanti dengan Allah bertambah, naikkan sayang 10, 11. Kemudian dengan sama-sama kita wahablum minan nas, kita tingkatkan lagi rasa kasih sayang. Jadi kita yang tahu kita ni tahu macam mana ni hari kasih sayang kita macam mana. Ya. Berapa banyak kita sebut kalau kita lah dengan siapa yang kita cinta. Contoh kita cinta anak kita, berapa kali kita ucap sayang pada anak kita? Betul? Berapa kali kita sebut kepada orang yang kita cintai, berapa kali kita sebut sayang? Kadang-kadang kita takut nak sebut sayang. Betul? Tapi Allah dah mengatakan Allah sentiasa sayang pada kita. Kita tak sedar, kita takut nak sebut sayang pada Allah. Dan ajar isteri ke anak kita sebut sayang Allah dulu. Jangan kepada makhluk dulu. Yang lebih disebut tadi. Jadi jangan pula buang terbiat sampai ke rumah yang sebut Allah banyak, sayang Allah sayang, jangan macam tu. Maknanya jangan terperanjat lah. Bagi tu maknanya sederhana lah, maknanya kan. Maknanya bukan maknanya kita punya tinggalkan dia. Maknanya bila kita kena faham tu, bila kita sayang Allah selebih-lebih, tak ada yang lebih kita sayang. Sebenarnya nanti dengan yang lain pun termasuk bahagian daripada kita sayang Allah. Kita sayang isteri juga sayang Allah, kita sayang anak juga sayang Allah, kita sayang teman-teman juga sayang Allah, kita sayang makhluk-makhluk Allah juga sayang kepada Allah. Tapi kalau kita tak pakai Allah dulu, pakai makhluk, itu jadi banyak tu, bahaya tu. Kita sayang kereta kita sayang tanpa kita sayang Allah dulu,
sayang Allah automatik. Boleh kita sayang kereta tapi dia tak membahayakan kita. Sebab kita tahu ini hak Allah Taala. Ini isteri kita boleh sayang tapi dia hanya sementara. Yang betul-betul kita sayang ni Allah. Jadi Allah percikkan kasih sayang tu kepada banyak semua. Jadi tak ada istilah bahawasanya kita sayang Allah, yang lain kita tak sayang. Tu maknanya salah pasang. Sebenarnya kalau kita sayang Allah, semua kita akan. Tak Ustaz, kalau boleh tak kita cakap macam ni, kita sayang Allah ni. Allah perintahkan aku, kerana Allah yang aku sayang ni perintahkan aku sayang. Boleh ke? Memang betul lah. Macam tu lah. Aku sayang kerana Allah perintahkan sayang kau. Aku sayang pada Allah. Betul lah. Betul lah buat kata tadi Ustaz Wan, betul. Mana sayang tu akan percik. Jadi kita nampak, kita sayang tu menunjukkan kita sayang Allah lah. Sebab tu suruhan daripada Allah. Ya, ruhamau, kasih sayang sesama kita. Ada yang ahli penafsir kata sayang sesama kita ni makna dia ingat dalam ayat surah Al-Fat tu, penafsir mengata, bukan saya kata salah, dia kata sesama kita Islam je dia kata sayang. Itu bagi saya kurang tepat lagi. Dia akan jadi sekalian alam ni kita bertindak rahmat. Sebab dalam diri kita ni adalah apa yang ada di sekian alam ni ada dalam diri kita. Jadi bahagian kita kalau kita tak sayang bahagian kita, maknanya kita dah merosakkan diri kita. Jadi bila kita sayang Allah Ta'ala, kita akan jaga semuanya. Kita tak perlu, maknanya memang iblis, syaitan, kuncu-kuncu dari iblis itu dia mengikhtiarkan kita sebagai musuh. Tapi bahagian kita dijadikan Allah, kita membawa rahmat. Bukan kita menyalahi dia. Cuma kita selalu dengan rahmat Allah, dengan Allah. Baru kita akan faham nanti. Kita tak ada musuh. Tapi musuh tu ada bila kita rasa ada diri kita. Itu lebih musuh lagi. Tapi bila kita tak ada diri kita ni, tak kita buangkan, semua musuh kita jadi lemah. Bukan mati, lemah dan dapat dikalah. Ada pernah tak cerita satu hadis? Saya cerita ni lebih kurang tapi ambil faham je. Nak tepat carilah sendiri saya menceritakan sikit je. Mana lebih kurang. Rasulullah balik ke rumah isteri dia Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidatina Aisyah ni macam rasa dia kurang selesa, macam nak marah-marah Rasulullah lah. Balik daripada bini yang lain kan. Rasulullah dalam keadaan penat dan kata apa kan, tapi Rasulullah tenang aja. Dia kata dia macam marah-marah, muka dia macam apa kan. Tapi Rasulullah kata kenapa, masam sikit lah muka. Lepas tu Rasulullah kata, aku lebih kenal engkau punya qarin, engkau punya apa, bayang-bayang nafsu engkau, bayang-bayang nak jadi nafsu kedirian kau, qarin ya, bayang-bayang nafsu qarin nama dia. Jahat namanya, mengajak nak bawa, nak berbalah, nak mengajak ke babak balah, tapi belum berbalah, tapi nak bayang-bayang nak jadi itu, bayang berada nak jadi balah. Jadi Rasulullah sekat dengan bagi tahu, aku tahu dalam man kau, qarin kau tu tadi mula nak mengajar kepada nak, tapi belum lagi mana. Aisyah pun nak marah juga, dia pun tercakap, dia kata aku ada setan aku ada qarin aku ada nafsu, engkau pun ada. Dia kata dah, dia kata suami dia Rasulullah ada ke? Aku pun ada. Rasulullah jawab tenang, aku pun ada, tapi qarin aku, nafsu aku telah ditundukkan oleh Allah. Jadi kita bukan nak bunuh hawa nafsu kita, bukan nak bunuh qarin kita. Tak boleh, itu tak boleh. Rasulullah sendiri. Tapi kita menundukkan dia. Menundukkan macam mana? Mana menutupi, menunduk, sama lah tu. Hingga kita tak ada rasa kedirian kita. Nanti bila rasa dia datang bayang-bayang qarin tu, nak ngajakkan tadi bercakap untuk keluar, nak supaya ada diri. Betul? Jadi itu nama qarin. Bayang-bayang nak keluar, nak jadi. Tu bagi kita punya nafsu tu. Jaga tu. Bila dia nak keluar cepat, hilangkan balik cepat. Bila kita layan dia keluar habis. Ada dua dah. Allah. Jangan layan. Duk oleh. Jangan layan.
Dia nak ajakkan keluar daripada, ibaratnya lah ni, kita dah duduk dalam makam yang selamat, makam benteng Allah, dalam Allah dah selamat kita. Kita layan benda yang tengok dari cermin jernih tu. Cuba kita nak jangan cuba fikir nak keluar je. Itu kalau dah keluar nanti dah jadi dua. Ada kita, ada Allah kan. Tu. Ini perlu saya cakap, ini perlu dibayarkan. Orang Islam faham. Bila ni iman ni dah diikat betul-betul dengan Allah Ta'ala, nanti kita akan jadi barulah indallahil. Bila ni dah dikuatkan tadi dengan kenal diri, kenal Allah, barulah nanti kita mengambil Islam tadi. Islam tu makna nyerahkan betul-betul, terikat betul-betul, ikat lagi sampai kita patri, tak mau ada lagi apa pun, kita patrikan keesaan tadi. Apa tadi? Tak, macam Ustaz cakap tadi tu, ada Qarin dan kita jangan layan. Jangan layan, dia akan mengganggu kita kan. Tapi mungkin ada juga setengah orang ni yang dia buat macam tu, dia tak nak layan, tapi dia tewas kerana dia terikut juga. Ada kaedah-kaedah tertentu untuk dia latih diri dia supaya dia tak boleh ada kekuatan untuk tak layan tadi. Ini soalan yang saya nak dengar ni. Selalu ni saya macam memaksa suruh soal. Tapi sekarang alhamdulillah memang cukup suka Allah Ta'ala kalau kita ni menyoal yang berkenaan dan begini. Kita tak nak terlepas daripada makna genggaman Allah. Sebab Allah pun tak bagi kita lepas, tapi kita yang nak lepas. Jadi soalan begini bagus. Maknanya kita soal yang kena pada tempat dia, iaitu soalan yang makna memang Allah Ta'ala pun suka. Sebab kita tak nak terlepas daripada kita mana soalan. Jadi Allah Ta'ala dia bagi tahu pada Rasulullah dah memang daim berterusan dengan Allah. Allah kurniakan tadi kebenangan yang tadi. Macam mana cara dia? Allah Ta'ala kata, sebut banyak-banyak ataupun faham betul-betul hingga jadi arif apa tu la ilaha illallah. Pendek kan, tapi banyak-banyak sebut, sambil tu kita memikirkan supaya datang Allah Ta'ala punya titik pencerahan daripada yang kita sebut banyak-banyak tadi. Di situ ada rahsia untuk kita mengalahkan semua. Dan dia tak akan datang lagi bisikan-bisikan yang mewaswaskan kita. Min syarril waswasil khannas, tak ada lagi. Dengan la ilaha illallah. Kalau kereta baru beli, nama dia apa? New kereta yang terkini kan. Nak dapat yang terbaru. Kan? Nampak baru. Jadi kalau Allah bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, baru kan. Tadi dia muda nak jadi lama dah. Sebab kita nak rasa diri kita nak macam nak keluar. Dia nak jadi ada dua. Mana nak jadi buruk lah, nak jadi tak elok lah iman kita. Baru nak jadi tak elok tu, cepat balik. La ilaha, tak ada semua ni ngadan kau. Dia akan jadi balik kata Rasulullah. Jadi tu iman. Macam mana baru dia? Yakin betul dengan Allah. Semenjak kita di alam roh, tak nampak apa dah, Allah je kita nampak. Dia akan jadi, itu janji Allah. Rasulullah kata, jadidu imanakum, aktsiru, banyak-banyak pahami la ilaha illallah. Habis. Lagi kita dah faham di pencerahan la ilaha illallah tu apa, lagi kita sebut sekali terus dia dah hilang semua dah. Tapi kalau orang tak ada pengajian ni, dia kena banyak-banyak sebut lah. Sampai jadi orang akan datang, arif billah akan datang kat dia, ataupun Allah bagi kepahaman kat dia, dibagi cara pecahkan dia. Jangan sebut dia je. Betul-betul hilangkan semua. Engkau tak ada. Tapi kita dah faham ni kan, la ilaha illallah automatik dia dah. Benda bisikkan tu automatik. Semua daripada engkau. Semuanya engkau ya Allah. Tak ada lain engkau semua ya. La ilaha illallah tu engkau semua. Yang datang batil ke, yang hak semua engkau. Semua daripada engkau. Mana kita tak takut. Semua daripada kita pun tak ada. Habis.
Itu rahsia maknanya. Itu kata kalau banyak sebutan ni mudah, tapi bila kita melangkahi, kita tak bedah siasat la ilaha illallah tu, kita tak x-ray dia ataupun, jadi kita tak nampak kepentingan la ilaha illallah. Allah sendiri pun bagi tahu dalam tu surah Al-Baqarah tu ayat berapa Allah Taala kata Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allah, aku, Allah, hu la, aku tak ada, aku semuanya tak ada, aku ada, semua tidak ilaha id, melainkan yang ada hanya wal hayyu qayyum. Sebenarnya apa yang kita lihat ni, semua apa yang Allah jadikan sebenarnya kosong, tak ada. Sebab Allahu la, ya, semua yang aku jadikan semua tak ada, melainkan yang menunjukkan aku yang hayyu. Itu banyak kata tu, yang kata dekat dengan kita, dah kata kita tak nampak. Tu kata dekat tu tadi tak di antara sebenarnya. Dekat tu maknanya bukan berantara. Dekat tu cuba tak ada kita. Tak ada kita. Dia itulah dekat. Qarib nama dia. Ni kau, aku ni dekat. Tapi kalau kita rasa ni dekat, rasa tu dengan kita dekat, diri kita lagi dekat, tak. Allah tu lebih dekat pada kita. Lebih dekat lagi pada orang. Dekat tu sampai kita tak ada diri kita baru betul-betul dekat. Kalau ada lagi kita tak dekat dia. Mana mengaku ada dua lagi. Wala yusyrik bi ibadah. Dalam ibadah masih lagi menyangka engkau baik. Ada yang sembah, ada yang disembah. Ada makhluk sembah pada tak boleh. Istilah dia kita sembah dia, tapi sebenarnya dialah menyembah diri dia. Ya. Tu. Okey, ada apa-apa? Insya-Allah. InsyaAllah.